Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, Assalamualaikum. Kepada yang dah masuk, minta tolong komen. Jelas tak suara Kak Ayah? Jelas tak video ni? Okey, terima kasih Kak Siti Aziz. Ampang clear nah. Okey kelas, kita start dulu kelas kita dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, alhamdulillah kelas. Hari ini kita masuk muka surat 278, surah An-Nahl ayat 94 hingga 102. Okey. Insya-Allah kita start dengan ayat 94. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها. ولا لا dua harakat, ada alif mad asli. Tattakhidhu, tatta tekan ke dalam ta ada sabdu. Tattakhidhu, kha khu biar ada angin biar menggelegak. Tattakhidhu, dzi hujung lidah keluar pada gigi depan. Zu baris mad bertemu dengan hamzah di atas alif mad jaiz, 4 atau 5 harakat. Nak baca 2 pun boleh, yang masyhurnya 4 atau 5.
Ai. Masuk ke dalam ya. Ya ada sukun sebelum ya. Baris atas bacaan lin. Bacaannya lembut. Ma 2 harakat. Ada alif kecil. Mad asli. Nakum. Mim ada sukun. Jelaskan mim izhar syafawi. Kum ya. Bukan kum. Kum. Aimanakum dakhalam. Dakha. Kha khu biar ada angin biar menggelegak. Lambai. Mim kecil ekor ke bawah iqlab. Dengung 2 harakat. Rapatkan bibir tapi jangan tekan. Dakhalam bai. Bai sebelum huruf. Sebelum ya ada baris atas kena baca dengan lembut. Bacaan lin. Bainakum. Bainakum. Mim ada sukun. Jelaskan mim izhar syafawi. Fatazilla. Fa fi fu gigi atas menyentuh perut bibir bawah. Zilla. Tekan ke dalam lam. Lam ada sabdu. Fatazilla qadamun. Qaqiqu tebal. Qadamun ba'. Mim kecil ekor ke bawah. Iqlab. Dengung 2 harakat. Dengung 2 harakat. Rapatkan bibir tapi jangan tekan. Qadamun ba'. Masuk ke dalam ain. Ain ada sukun. Ba'. A'i'u daripada kerongkong. Bukan daripada hidung. Ba'da thubu. Thubu. Sa si su. Hujung lidah keluar pada gigi depan. Bu 2 harakat ada. Waw. Mad asli tiha. Okey. Ha bila berhenti 2 harakat. Waqaf mad. Okey, sekejap Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni Kak Yah berada di kampung. Bila bunyi siren macam tu dia ada siapa dia yang meninggal? Mati mana anak buat mah. Oh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh. Okey. Ada kematian. Dengar bunyi siren. Okey nah. Ada kematian di kampung Kak Yah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi. Okey. Habis makna tak? Anak tu. Okey kelas sebelum subuh Saadi meninggal. Kita sama-sama kita baca doa kepada Abi Makna. Okey, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Okey, kita sambung ya kelas kita. Wala sampai subutiha. 1 2 3. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Fatazilla. Okey, kita ambil balik yang warna hijau ni. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah. فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء وتذو hujung lidah keluar pada gigi depan. Watadhu 2 harakat ada waw mad asli
qaqiqu tebal. Tekan ke dalam sin. Sin ada sabdu. Alif lam syamsiyah. Lam tak ada sukun. Selepasnya ada sabdu. Sin sifat hurufnya safir. Kena bunyikan. Okey. Watadhuqussu. Bila qaqiqu tu tebal, jadi jangan jadi sin ni tebal. Sin ni maintain qussu. Watadhuqussu. Jangan qussu. Qussu sin gitu. Watadhuqussu. Okey, kenapa bunyi gitu? Sebab sin hurufnya, sifat hurufnya safir. Baris mad bertemu dengan hamzah yang bersendirian, mad wajib 4 atau 5 harakat. Abima, mad 2 harakat, ada alif mad asli. Sadatum. Sisu tebal. Sadatum. Dal bertemu dengan ta, apa dia kelas? Idgham mutajanisain. Nah, semalam pun kita ada idgham mutajanisain kan? Macam mana idgham mutajanisain? Macam mana kita nak kenal dia? Idgham mutajanisain apabila dal bertemu dengan ta ni. Kenapa? Sebab dia sama makhrajnya tapi berlainan sifat. Okey, sama makhrajnya tapi berlainan sifat. Contohlah, dal dengan ta ni makhrajnya sama, tempat keluarnya sama, iaitu hujung lidah menyentuh lelangit. Hujung lidah menyentuh gusi. Okey, dekat dengan gigi atas. Okey, di tengah-tengah. Jadi sadatum kat situ sama makhraj dia tapi berlainan sifat. Maksudnya sifatnya, contoh kalau dal ni sifatnya qalqalah. Contohnya sifatnya qalqalah. Ta ni tapi dia bukan hamas. Ta ni sifatnya hamas. Berlainan sifat. Jelas tak maksud dia? Okey. Sadatum. Jadi idgham mutajanisain nama dia. Sadat, tak perlu dah baca dal. Sadatum. Okey, mim ada sukun, jelaskan mim izhar syafawi. Okey, sekejap Okey. Seterusnya Ansabinun, tak ada sukun. Tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw. Tak ada. Jadi ikhfa hakiki dengan 2 harakat bawa ke sisi huruf sin. Ansabibi 2 harakat, ada yaman asli. Lillah sebelum lafzul jalalah ada baris bawah, kena baca nipis. Lillah. Okey. Tarqiq nama dia. Tarqiq. Sad lam ya wasal aula, sambung lebih utama. Jadi kepada yang nafasnya panjang, cantiknya sambung sampai azim. Tapi kalau tak sempat nafas takat ni boleh, tak ada masalah, tak perlu patah balik. Walakum azabun azim. Okay. Walakum. Mim ada sukun, jelaskan mim izhar syafawi. Kum ya, bukan kum. Kum. Walakum. Bukan walakum. Kum. A'i'u daripada kerongkong, bukan daripada hidung. Zazidu hujung lidah keluar daripada gigi depan. Za 2 harakat, ada alif mad asli. Azabun. Bun tanwin 69. Izhar halqi. Ingat ya kelas, bila tanwin 69 tak ada dah hukum lain, hukumnya izhar halqi. Jelaskan tanwin tu. Azabun azim. A'i'u daripada kerongkong, bukan daripada hidung. Zazidu hujung lidah keluar sikit sahaja. Sikit sahaja. Seolah-olah hujung lidah tu berada di antara gigi atas dengan gigi bawah.
Sikit sahaja, jangan banyak. Kalau zal dengan fa, keluar banyak sikit. Nah, azim. Sebelum huruf akhir ada ya yang tak ada baris ma'arid li sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Matikan dengan huruf mim, tutup mulut, rapatkan bibir. Okey kelas, boleh? Kelas kita baca dulu wala tattakhidhu sampai thubutiha. 1, 2, 3. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Panjang ni. Kita tarik nafas tu. Lagi sekali. Kita tarik nafas dulu panjang-panjang. 1, 2, 3. Wala tattakhidhu aymanakum dakhalan bainakum fatazilla qadamun ba'da thubutiha. Fatazilla sampai sabilillah. 1, 2, 3. Fatazilla qadamun ba'da thubutiha wa tadhuqus su'a bima sadattum an sabilillah. Walakum 1, 2, 3. Walakum azabun azim. Seterusnya. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila. Wala, la 2 harakat, ada alif mad asli. Tash masuk ke dalam shin. Shin ada sukun. Ingat ya kelas. Huruf shin. Sifat hurufnya tafashi. Kena hambur. Wala tashtaru. Ru 2 harakat, ada waw mad asli. Ra baca dengan tebal. Ra ada baris depan. Tafkhim. Taru. Baris mad bertemu. Alif zaidah tak perlu baca. Bi'ah. Ai'u daripada kerongkong, bukan daripada hidung. Bi'ahdi masuk ke dalam ha ada sukun. Dillah sebelum Allah, sebelum ke lafzul jalalah ada baris bawah, kena baca dengan nipis, tarqiq. Bi'ahdillahi thamana. Sasi 7 lidah keluar pada gigi depan. Thamana. Tanwin tak sama. Tengok selepasnya. Ada tak ya ataupun waw? Tak ada. Jadi ikhfa hakiki dengan 2 harakat. Thamana qalila. Bila kita dengung, kita dah ready dah nak sebut qa. Kita bawa kepada makhraj huruf qaf. Thamana qalila. Li 2 harakat, ada ya mad asli. Qaqiqu tebal. La bila berhenti baca 2 harakat. Kenapa? Sebab bila kita berhenti ada baris 2 di atas mad iwad. Jadi 2 harakat. Qalila. Jim jaiz harus berhenti. Okey, kalau kat sini kalau sambung jadi apa dia? Jadi izhar halki kalau kita sambung. Sebab apa? Tanwin ni sama. Bila tanwin sama, izhar halki. Kalau nak sambung jadi qalilan innama. Kalau sambung. Tapi kita berhentilah ya. Kita berhenti kat sini. Qalila.
Innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Innama nun ada sabdu tekan ke dalam nun dan dengung 2 harakat. Wajibul gunnah wajib dengung. Innama ma 2 harakat ada alif mad asli. Indallahi nun tak ada sukun. Tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw. Tak ada, jadi ikhfa hakiki dengan 2 harakat bawa ke sisi huruf dal. Indallahi sebelum lafzul jalalah ada baris atas kena baca tebal taghlid. Indallahi huwa khair biar ada angin biar menggelegak. Khairul khai masuk ke dalam ya ada sukun sebelum ya baris atas, bacaan ini bacaannya lembut. Rullakum tanwin 99 bertemu dengan lam, di atasnya ada sabdu. Idgham bila gunnah masuk tanpa dengung. Khairul lakum. Kum mim ada sukun, jelaskan mim izhar syafawi, ingat ya bukan kum. Khairul lakum in kuntum. Nun tak ada sukun, yang ni pun sama, nun tak ada sukun. Selepasnya ada tak ya ataupun waw, tak ada, jadi ikhfa hakiki. Dengung 2 harakat bawa ke sisi huruf selepasnya. Kalau yang ni bawa ke sisi huruf kaf. In kuntum. Yang ni bawa ke sisi huruf ta. Tum mim ada sukun, jelaskan mim izhar syafawi. Ta masuk ke dalam ain yang ada sukun. Ta'lamun. Sebelum huruf akhir ada waw yang tak ada baris ma'arif sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Matikan dengan huruf nun, hujung lidah menyentuh gusi atas ataupun hujung lidah menyentuh lelangit keras di bahagian depan. Okey kelas? Kita baca wala tashtaru sampai qalila. 1, 2, 3. Wala tashtaru bi'ahdillahi thamanan qalila. Innama 1, 2, 3. Innama 'indallahi huwa khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ma 'indakum yanfad. Ma 2 harakat ada alif mad asli. Indakum. Nun tak ada sukun. Tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw, tak ada. Jadi ikhfa hakiki dengan 2 harakat bawa ke sisi huruf dal. Indakum. Mim ada sukun, jelaskan mim izhar syafawi. Yanfad. Yang nun tak ada sukun, tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw, tak ada, jadi ikhfa hakiki dengung 2 harakat, huruf pecah-pecah. Okey kelas, boleh tak? Ada yang kata huruf pecah-pecah. Yang fad qalqalah kubra. Bila berhenti ada huruf qalqalah, baju dah kotor, bajim dal qafta, dan hurufnya tak ada baris sabdu, jadi kena melantun. Okey, melantunnya besar. Gambar blur sekejap Okey dah. Okey, dah okey. Ma 'indakum yanfad. Qalqalah kubra nah. Fad.
Okey, lepas tu sad lam ya wasal aula. Siapa yang nafasnya panjang boleh je sambung sampai boleh sampai sini. Okey, kalau nafas pendek boleh je berhenti dekat sad lam ya wasal aula. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Okey, nak sambung pun boleh, tak ada masalah. Lagi cantik lah. Yanfadu wa ma madu harakat ada alif mad asli. Indallah. Nun tak ada sukun. Tengok selepasnya. Ada tak ya ataupun waw? Tak ada. Jadi ikhfa hakiki dengan 2 harakat bawa ke sisi huruf dal. Indallah. Sebelum Allah ada baris atas. Kena baca dengan tebal. Taghlid. Dallahi baq. Sebelum huruf akhir ada alif yang tak ada baris ma'arif sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Matikan dengan huruf qaf. Bila matikan dengan huruf qaf, kena melantun dengan tebal. Kena melantun dengan besar. Namanya apa dia? Ish. Okey. Baq. Gitu. Kena melantun. Okey, ada huruf qalqalah dan tak ada baris sabdu. Boleh sambung sebab pendek. Sekejap Kak Yah tarik ke sana lah. Ramai yang kata kabur. Sekejap tarik dulu. Pergi jauh sikit daripada lampu. Sebab tadi gelap ke sana. Okey. Sini okey tak? Okey dah. Kita dah pindah dah ke sini. Kelas. Cuba tengok. Okey ke tak sekarang ini? Masih kabur lagi atau tidak? Johor Bahru line clear. Okey. Dah okey ni. Okey. Boleh dia biasalah. Ada gangguan. Itu biasa. Bila nak belajar tu dia banyak cabarannya. Tapi hanya orang-orang yang sabar boleh belajar sampai habis dah. Gitulah. Ada yang kata tak nampak pula. Okey, kelas. InsyaAllah boleh dah ni. Baq. Okey, melantun. Lantunannya besar. Qalqalah kubra nama dia. Qaf lam ya, waqaf aula. Berhenti lebih utama. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Okey. Wala naj qalqalah surah lantunannya kecil. Ingat apabila beradanya huruf qalqalah di tengah-tengah ayat, baju dah kotor, bajim dal qafta dan ada baris sukun, kita kena melantun lantunannya kecil. Qalqalah surah. Kalau yang tadi kita berhenti sama ada fad ataupun baq, qalqalah kubra. Bila kita berhenti ada huruf qalqalah dan tak ada baris sabdu. Wala najziyan nun ada sabdu, dengung 2 harakat. Okey, untuk masalah dengung 2 harakat, tak ada harakat ni, okey. Kita ada ikuti yang Ustaz Wan kan? Dia ada kata, okey, tak ada dalam buku nun kena dengung. Tak ada dalam buku pun tertulis dengung 2 harakat. Okey. Jadi kenapa ada ustaz-ustazah dia bagi tahu dengung 2 harakat?
Sebab dengung ni dia tak ada dua harakat, dia tak tertakluk kepada dua harakat. Sebab dengung ni ada yang panjang pendek macam tu. Tapi kebanyakannya ustazah dia ada yang sebut dengung dua harakat walaupun tak ada dalam buku. Kenapa? Sebab nak bagi tahunya dengung tu kita panjang, bukan pendek. Jadi contohlah kalau contoh mana mim mati. Mana mim mati? Ni kita kena dengung, ada dengung juga kan. Kum ada dia punya apa orang kata dengung ni kat mana? Kat hidung kan. Ni pendek dia punya ni. Contoh ma'indakum kum. Ada dengung kat situ tapi pendek. Jadi mungkin ustazah yang menggunakan dengung dua harakat tu dia nak bezakan. Nak bezakan dengan yang kum, mungkinlah Kak Ayah rasa. Sebab ada yang kata tak boleh sebut dengung dua harakat. Sebabnya tak ada dalam buku, tak ada dalam kitab tajwid. Okey. Jadi kalau macam ni mungkin agak sukar mungkin nak sebut kum dengung satu harakat. Macam tak ada dalam buku lah gitu Kak nak cerita nah. Jadi kita benda yang kita sebut tu kadang-kadang ustazah sebut untuk bagi biar jelas. Jadi boleh je nak sebut dengung panjang. Boleh juga dengung panjang. Kalau yang ni dengung pendek mungkin boleh sebut gitu tak? Okey, memang dalam buku tak ada sebut dengung dua harakat. Wallahu alam. Kalau buku-buku sekolah rendah Kak tak pasti. Nanti kena cek ada tak ditulis. Kena tengok yang ni lah. Tapi katanya Ustaz Wan kata tak ada dalam buku mana-mana yang mengatakan dengung tu dua harakat. Sebab dengung ni dia pendek dan panjang. Jadi kita sebut dengung dua harakat tu nak bagi mudah faham kepada mereka yang baru-baru orang kata nak melancarkan bacaan Quran ni. Jadi bila kita sebut dengung dua harakat, kalau kita sebut dengung boleh je. Tapi kalau kita sebut dengung dua rakaat tu maksudnya lama lah sikit daripada biasa. Gitulah. Nah. Okey, boleh? InsyaAllah. Nah. Okey, mana tadi? Wala najziyanna. Okey, kalau nak panjangkan ada. Kalau panjangkan lagi contoh wala najziyanna alladhi. Tu dah lebih dah 2-3 harakat dah tu. Dah 3 harakat ke atas dah kan. Jadi kita pun sebutlah dengung 2 harakat. Panjanglah sikit. Jadi orang bagi Kak Ayah lah, orang-orang kebiasaan dia akan faham. Okey, panjanglah sikit tu 2 harakat. InsyaAllah. Betul tak? Betul tak kalau kita sebut 2 harakat tu panjang sikit? Jadi tak adalah wala najziyannalladzi. Kalau Ustaz pun sebut 2 harakat. Wala najziyannalladzi. Dia jadi gitu. Nah, insya-Allah. Selepas nalladzi lam ada sabdu tekan ke dalam lam. Zi tu hujung lidah keluar pada gigi depan. Zi 2 harakat ada ya mad asli. Nasabaru sasi su tebal. Baru baris mat bertemu dengan hamzah di atas alif mad jaiz 4 atau 5 harakat. Nak baca 2 pun boleh. Yang masyhurnya 4 atau 5. Sama juga yang macam ni. Kalau dalam bukunya memang tak ada tulis baris mat bertemu dengan hamzah di atas alif mad jaiz. Gitu. Tu Kak Ayah punya orang kata apa? Kita pemahaman. Kalau dalam buku tajwid dia akan sebut huruf mat bertemu dengan hamzah di dalam 2 kalimah mad jaiz munfasil. Gitu. Dalam kitab tajwidnya gitu deh. Jadi Kak Ayah pun sebutlah baris mat bertemu dengan hamzah di atas alif ataupun di bawah alif ataupun berdekatan dengan alif adalah mad jaiz. Kak Ayah sebut gitu sebab apa? Kak Ayah nak suruh mudah faham. Nak suruh yang mana yang baru-baru nak melancarkan bacaan ni, dia tengok, oh gitu, nampak je baris mat bertemu dengan hamzah di atas alif mad jaiz. Kalau Kak Ayah sebut, betul dalam buku Kak Ayah boleh sebut je. Baris mat, huruf mat
huruf alif atau waw atau ya bertemu dengan hamzah di dalam dua kalimah ialah mad jaiz. Kak Ayah boleh je sebut gitu. Tapi kalau yang payah nak ingat dia punya definasi tu, dia jadi macam gapo dah macam teringat. Jadi kalau Kak Ayah memudahkan lagi nak bagi faham, Kak Ayah sebut lagi tu. Dia orang kata kaedah mengajarnya lah gitulah kok. Cara Kak Ayah global. Okey. Kak Ayah harap yang mana yang Kak Ayah ajar tu nak bagi mudah, cepat-cepat, nak suruh cepat. Kalau yang nak periksa tu kena ingat yang dalam buku tajwid lah. Kalau jawab periksa baris mat, apa itu mad jaiz? Baris mat bertemu dengan hamzah di atas alif ialah mad jaiz, tu salah. Tu formula Kak Ayah. Nanti kalau yang nak periksa kena ikut buku dah. Jangan ikut yang Kak Ayah sebut ni. Jadi tu nak bagi mudah faham. Harap-harap jelas lah tu. Sabaru qalqalah surah lantunannya kecil ajrahum. Ajra, ra baris atas kena baca dengan tebal sebab ra baris atas. Namanya tafkhim. Ajrahum. Mim bertemu dengan ba. Ikhfa syafawi. Dengung 2 harakat. Rapatkan bibir tapi jangan tekan. Dia kaedah mengajar dengan kaedah yang dalam buku. Kadang-kadang dia punya cara tu, bukan cara. Bukan kaedah, orang panggil apa? Penerangan tu lain sikit lah. Kalau nak ikut skema, kalau exam kena ikut skema lah. Jangan ikut Kak Ayah ni. Ajrahum bi ahhihu ha pedas. Sanima mak 2 harakat ada alif mad asli. Ka 2 harakat ada alif mad asli. Nu 2 harakat ada waw mad asli. Alif zaidah tak perlu baca. Ya. Masuk ke dalam ain ada sukun. Ya malun. Sebelum huruf akhir ada waw yang tak ada baris. Ma'rif li sukun boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Matikan dengan huruf nun. Hujung lidah menyentuh gusi atas. Ataupun gusi atas tu yang mana? Gusi atas ada atas sikit daripada yang gusi yang dekat dengan gigi tu yang timbul. Ni pun sama. Kalau nak ikut yang ni Kak Ayah bukan skema lah. Okey, nun ni kalau dalam bukunya nun hujung lidah menyentuh lelangit keras di bahagian depan. Okey? Ada yang lelangit keras saja, tak tulis bahagian depan. Tak jelas juga. Kak Ayah tambah lagi di bahagian depan sebab takut yang jadi ke atas. Okey, boleh? Kita baca ma'indakum sampai baqa. 1, 2, 3. Ma'indakum yanfadu wa ma'indallahi wala naj sampai habis. 1, 2, 3. Tarik nafas panjang-panjang nah. Wala najziyanna alladhina sabaru ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Seterusnya ya'malun sampai sini. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ui, panjang. Tak sempat nafas, boleh berhenti dekat sini dulu. Mukmin. Okey?
Kita berhenti dekat mukmin. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Berhenti situ dulu. Tak apa, yang nafasnya panjang boleh berhenti sampai sini, tak ada masalah. Lagi bagus berhenti sampai sini. Sebab ni soalan ya kan. Jadi Kak Yah ni cuba baca sependek yang boleh lah. Man, nun ada sukun, jelaskan nun izhar halqi. Nun ada sukun, jelaskan nun izhar halqi. Man. Untuk izhar halqi ni, bila kata man, bila kata kena jelaskan nun, kita bersederhana sahaja. Tak adalah kata kita nak tekan terlalu kuat. Contoh, man amilah tu kuat sangat tak? Kita nak man amilah sederhana sahaja nah. Man, jelaskan. Man a'i'u daripada kerongkong, bukan daripada hidung. Mila sa. Sa sisu tebal. Sa 2 harakat, ada alif kecil mad asli. Liham. Ha hi hu ha pedas. Ham mim ada sabdu. Okey, tanwin tak sama. Tengok selepasnya ada mim, di atasnya ada sabdu. Idgham ma'al gunnah, masuk bersama dengung. Ham min dha. Ham min dha. Nun tak ada sukun. Nun tak ada sukun. Tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw. Tak ada. Jadi ikhfa hakiki. Min dzakarin. Okey, kalau contoh kata nak bagi tahu dengung panjang pun boleh. Okey, kalau tak guna dengung 2 harakat sebab tak ada dalam buku, nak sebut dengung panjang pun boleh nah. Okey, contohlah tanwin tak sama, tengok selepasnya ada mim, di atasnya ada sabdu, dengung panjang, kena sebut gitu. Okey, dengung panjang masuk ke dalam mim dan dengung panjang pun boleh juga. Kita ganti dengan 2 harakat tu. Boleh? Saliham min dha. Nun tak ada sukun. Tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw. Tak ada. Jadi ikhfa hakiki, dengung panjang. Gitu. Boleh dengung panjang bawa ke sisi huruf zal. Min dzakarin. Rin. Okey, tanwin sama, cantik terletak macam ni, izhar halqi, jelaskan sahaja. Ingat apabila nampak tanwin sama ni tak ada hukum lain, hukumnya izhar halqi. Au, masuk ke dalam waw, waw ada sukun. Sebelum waw baris atas bacaan din, bacaannya lembut. Untha. Nun tak ada sukun. Tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw. Tak ada. Jadi ikhfa hakiki dengung panjang bawa ke sisi huruf tha. InsyaAllah nah. Kak Yah cuba buat yang sebab yang boleh. Sebab yang Ustaz Wan tu kan dia juara antarabangsa. Jadi kena ikut dia lah. Kalau ada yang mana-mana kesilapan tu kita baiki insya-Allah nah. Tapi walau bagaimanapun, apa-apa pun yang mana yang Kak Yah ajar ni untuk orang kata memudahkan, untuk lagi mudah faham insya-Allah nah. Untha, 2 harakat, ada alif kecil mad asli. Tha wa huwa mu. Okey, sisi hujung lidah keluar pada gigi depan. Wa huwa mu, hamzah baris sukun, kena baca dengan putus. Baca dengan putus ataupun tahan. Mu. Okey, sifat hurufnya jahar, al-jahru. Mu'minun falanuh. Tanwin 99. Tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw. Tak ada. Jadi ikhfa hakiki, dengung 2 harakat bawa ke sisi huruf fa. Kaedah terbiasa, dengung panjang bawa ke sisi huruf fa. Okey, mu'minun falanuh. Nuh. Ha pedas. Nuh.
Dengung panjang tu agak-agak berapa? Boleh 2. Itulah sebab kalau kita sebut 2 harakat, sebenarnya kalau 3 harakat pun boleh kan. Jadi janganlah panjang sangat. Janjinya dengung tu panjang. Nah, sebab kalau kita dengar qari baca pun ada yang panjang kan. Tapi kalau kita sebut dengung panjang tu 2-3 harakat tu insya-Allah lah. Kalau kita sebut dengan 2-3 saat pun boleh. Sebab tu yang terjadinya dengung 2 harakat. Sebabnya tak tahu, masing-masing ikut punya panjang. Tapi kita kata sekadarnya 2 harakat. Gitu. Nah, kalau nak 3 harakat pun boleh gitu. Nah, fala nuhahihu pedas. Fala nuhyiyan. Yang ni jaga-jaga nah. Yi. Ya, yi, yu. Fala nuhyiyan. Yiyan. Nun ada sabdu. Tekan ke dalam nun dan dengung panjang. Wajibul gunnah. Okey, wajib dengung. Fala nuhyiyannahu. Dhamir bertemu dengan selain hamzah. Maksilah qasirah. Baca 2 harakat. Yiyannahu haya hahihu habdas. Ya 2 harakat, ada alif kecil mad asli. Tanwin tak sama. Tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw? Tak ada. Jadi ikhfa hakiki dengung panjang. Tayyibah bawa ke sisi huruf ta. Ta itu tebal. Sifat hurufnya itbaq. Tay. Okey. Tay. Tekan ke dalam ya. Ya ada sabdu. Tay. Ingat tebal ta itu tu. Tayyibah. Bila berhenti ta marbutah jadi ha. Okey, ta marbutah jadi ha. Tayyibah. Sad lam ya wasal aula, sambung lebih utama. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Wala qalqalah surah. Qalqalah surah lantunannya kecil. Wala najziyannahum. Nun ada sabdu. Okey. Okey. Ramai yang kata minta gunakan dengung 2 harakat. Jadi Kak Ayah maintain dengan dengung 2 harakat. Tapi jelaslah penerangan Kak Ayah tu. Boleh? Kalau sebut yang lain. Okey. Kak Ayah sebut dengan 2 harakat lah. Tapi Kak Ayah harap yang mana penerangan Kak Ayah tadi jelaslah. Sebab dia kata panjang pendek tu ada yang panjang ada yang pendek, bukan 2 harakat. Tapi kita nak bagi mudah faham, kita sebut dengan 2 harakat. Nah, jadi kalau bila sebut dengan 2 harakat tu panjanglah maksud dia nah. Okey. Wala najziyannahum. Nun ada sabdu, tekan ke dalam nun dan dengung 2 harakat. Wajibul gunnah, wajib dengung. Ziyannahum. Mim ada sukun, jelaskan mim izhar. Izhar syafawi. Okey kelas. Mim. Okey, mim hum. Hum bukan home. Okey. Wala najziyannahum ajrahum. Qalqalah surah lantunannya kecil. Okey. Ajrara baris atas kena baca dengan tebal. Ajrahum mim tak ada sukun. Mim bertemu dengan ba, ikhfa syafawi, kena dengung 2 harakat. Gitu. Wajib dengung, kena dengung 2 harakat, tutup, rapatkan bibir tapi jangan tekan. Okey. Ajrahum bi hahihu pedas. Masuk ke dalam ha. Ajrahum bi
ahsani ma. Ma 2 harakat ada alif mad asli, ka 2 harakat ada alif mad asli, nun 2 harakat ada waw mad asli, alif zaidah tak perlu baca. Ya. Ya, masuk ke dalam ain yang ada sukun. Malun. Sebelum huruf akhir ada waw yang tak ada baris ma'arif li sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat, matikan dengan huruf nun. Hujung lidah menyentuh lelangit keras di bahagian depan. Okey kelas. Okey. InsyaAllah selepas ni tak ada dah masalah yang ni untuk dengan berapa harakat ni Okey, semua ramai yang nak sebut 2 harakat Okey. Man amila 1 2 3. Okey, sampai mukmin je tau. Sebab kat sini agak panjang, takut tak sempat nafas. Sampai mukmin dulu. Mukmin. Mukmin. 1 2 3. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min. Boleh? Ambil balik wahwa sampai tayyibah. 1 2 3. Wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu tayyibah. Wala sampai habis. 1 2 3. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Okey, boleh lagi sekali. 1 2 3. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Seterusnya. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. فَإِذَا فَفِفُ. Okey, gigi atas menyentuh perut bibir bawah. Faiza zadhidu, hujung lidah keluar pada gigi depan. Faiza zadu harakat ada alif mad asli. Qara qaqiqu tebal. Qara ra. Okey, tahan hamzah baris sukun, kena baca dengan putus, tahan. Qara ra baca dengan tebal, ra baris atas takhim. Tal qara tal, alif lam qamariyah, lam baris sukun masuk ke dalam lam. Qur qaqiqu tebal, ra sebelumnya baris depan kena baca dengan tebal, tafkhim. A 2 harakat mad syibahul badal, hamzah baris atas bertemu dengan alif. Kenapa bukan mad badal? Sebab dia berada di tengah-tengah, bukan di awal kalimah. Qur ra ni kena angkat lidah tebal. Nafas. Fa fifu gigi atas menyentuh perut bibir bawah. Fas masuk ke dalam sin, sin ada sukun, sin sifat hurufnya safir, kena bunyikan ta'idh zadhidu, hujung lidah keluar pada gigi depan. Ingat ya kelas, untuk huruf zal jangan melantun. Jangan melantun ataupun jangan lepas, tahan. Fasta'idh. Jangan fasta'idh. Kita nak fasta'idh. Tahan A'idh billah, sebelum Allah, sebelum lafaz jalalah ada baris bawah, kena baca dengan nipis. Tarqiq nama dia. Billahi minasyai. Alif lam syamsiyah. Lam tak ada sukun selepasnya, ada sabdu, terus tekan ke dalam shin. Shin sifat hurufnya tafashi, kena hambur. Minasyai. Ta'idh. Minasyai. Minasyai. Alif lam syamsiyah. Lam tak ada sukun selepasnya, ada sabdu, terus tekan ke dalam shin. Shin sifat hurufnya tafashi, kena hambur. Minasyai. Minasyai. Alif lam syamsiyah.
Minasyai. Gitu. Sebelum huruf ya ada baris atas kena baca dengan dengan lembut. Okey? Bacaan lin. Syai. Shin tu, okey, jangan melantun. Dia kena hambur. Minasyaita. Ta dua harakat, ada alif kecil mad asli. Ta itu tebal. Ta nirra. Nirra. Masuk ke dalam ra, ra ada sabdu, alif lam syamsiyah. Lam tak ada sukun. Selepasnya ada sabdu, tekan ke dalam ra dan huruf ra ada takrir. Sifat hurufnya takrir, kena ada getaran Ra baca dengan tebal, ra baris atas tafkhim. Nirra. Nirrajim. Sebelum huruf akhir ada ya yang tak ada baris ma'aril sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat, matikan dengan huruf mim. Tutup mulut, rapatkan bibir. Okey? Kita baca faiza sampai rajim. 1, 2, 3. Faiza qara'tal Qur'ana fasta'idh billahi minasyaitonir rajim. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innahu, nun ada sabdu, tekan ke dalam nun dan dengan 2 harakat, wajibul gunnah, wajib dengung. Innahu, ha dhamir bertemu dengan selain hamzah. Maksilah qasirah, baca 2 harakat. Innahu laisa. Sebelum ya baris atas bacaannya lembut. Laisa lahu, ha dhamir bertemu dengan selain hamzah, maksilah qasirah, baca 2 harakat. Nampak je tengok selepas dia ada waw kecil atau ya kecil, kita baca 2 harakat. Lahu sulta. Sul maintain sin sa si su. Sul, bukan sul, jangan tebal. Lahu sul. Lam ada sukun masuk ke dalam lam. Ta tu baru tebal. Ta itu 2 harakat. Ta ada alif kecil mad asli. Tanun. Tanwin 69. Jelaskan saja izhar halaqi. Nun ala alladhi. Tekan ke lam ada sabdu dzadzi, hujung lidah keluar pada gigi depan. Di 2 harakat ada ya mad asli. Hamzah baris atas bertemu dengan alif mak badal, baca 2 harakat. Amanu. Nun 2 harakat ada wa mad asli, alif zaidah tak perlu baca. Wa ala, la 2 harakat ada alif kecil mad asli. Rabbihim. Ra baca dengan tebal, ra baris atas tafkhim. Rabbi, tekan ke dalam baba ada sabdu. Him, mim ada sukun, jelaskan mim izhar syafawi. Him bukan him. Him. Rabbihim yatawakka, tekan ke dalam kaf, kaf ada sabdu. Lun. Sebelum huruf akhir ada waw yang tak ada baris ma'arif sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat, matikan dengan huruf nun. Hujung lidah menyentuh lelangit keras di bahagian depan. Okey, kelas kita baca innahu sampai yatawakkalun. 1, 2, 3. Innahu laysa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Okey, seterusnya. Innama.
musyrikun. Innama nun ada sabdu tekan ke dalam nun dan dengung 2 harakat wajibul gunnah, wajib dengung. Innama ma 2 harakat ada alif mad asli. Sul masuk ke dalam lam, lam ada sukun. Sulta ta 2 harakat ada alif kecil mad asli. Ta itu tebal. Nuhu ha dhamir bertemu dengan selain hamzah mad silah qasirah baca 2 harakat. Alalladzi lam ada sabdu tekan ke dalam lam. Alalladzi a'i'u daripada kerongkong bukan daripada hidung. Zadzi hujung lidah keluar pada gigi depan. Zi 2 harakat ada ya mad asli. Na yatawallau. Yatawallau tekan ke dalam lam, lam ada sabdu. Lau masuk ke dalam waw ada sukun. Nahu ha dhamir bertemu dengan selain hamzah mad silah qasirah baca 2 harakat. Nahu walladzi walla lam ada sabdu tekan ke dalam lam. Zadzi hujung lidah keluar pada gigi depan. Zi 2 harakat ada ya mad asli. Nahum bihi mim bertemu dengan ba ikhfa syafawi dengan 2 harakat apakah bila tapi jangan tekan. Hum bihi ha dhamir bertemu dengan selain hamzah mad silah qasirah baca 2 harakat. Mush masuk ke dalam shin, shin ada sukun. Musyrikun mush. Okey, tafashi sifat hurufnya tafashi kena hambur. Mush jangan mush. Jangan melantun. Kita nak musyrikun rikun. Ra ni pun sama. Ustaz Wan kata ra ni bukan senyum. Okey. Yang ni pun sama. Kan Kak Ayah selalu cakap senyum. Okey, Kak Ayah nak terangkan yang kat sini. Untuk ra ni memanglah kita tak senyum tersengih. Dia macam ni nak bila ustaz-ustazah Kak Ayah pun sebelum ni Kak Ayah tak cakap pun senyum untuk ra ni, tapi bila ada pendekatan ustaz-ustazah yang bagi tahu senyum, dia bukanlah kata nak kita senyum macam senyum gitu. Bila Kak Ayah semalam ada yang terima kasih pada Kak Minah yang bagi tahu Ustaz Wan kata ra ni tak boleh senyum, bukan senyum. Jadi sebelumnya kan kita biasa kalau ra ni kalau baris bawah Kak Ayah bagi tahu kita kena senyum kan. Senyum maksudnya di sini macam juga kita mengajar baris atas fathah, kasrah, dhammah kan. Fathah tu kita sebut baris atas kan. Tapi dari segi maksudnya bukan atas, buka. Sebab bila kita nak sebut baris yang huruf yang ada baris, kita panggil, orang Melayu panggil baris atas lah. Kalau bahasa Arabnya fathah. Fathah tu buka maksud dia. Jadi bila baris tu duduk di atas, kita panggil lah baris atas. Jadi sebenarnya fathah tu buka, kena buka mulut kita. Contoh kat sini na, kita buka kan. Kasrah bukan namanya bawah maksud dia, tapi dia panggil pecah kan. Kasrah tu dalam bahasa dari segi bahasanya. Tapi kita sebut bawah. Jadi kita bibir kita tu dia tak tertutup lah, dia macam mana? Dia pecah, dia tak tertutup. I cuba sebut i. Kalau kita sebut i, dia bukanlah kita senyum senyum rapat mata tu, tak. Dia i, a, i, u. Kalau u muncul kan dhammah kan. Baris depan. Dhammah tu bukan depan, tapi baris depan kita panggil. Dhammah tu muncul kan. Jadi Kak Ayah kata ra, ri. Bukan Kak Ayah lah kata. Kebanyakannya kalau ustaz-ustaz mengajar, yang mengajar ada kata sebut ri, ra baris bawah ni kita baca nipis, kita senyum. Dia macam bukanlah kata senyum tu. Dia sebab tu ustaz tu kata tak boleh kata senyum. Kita nak sebut pecahkan bibir tu macam confuse pula. Takut tak boleh nak tangkap dak. Ataupun kita nak kata renggangkan bibir, susah juga tu. Jadi pendekatannya kita sebut senyum. Kalau nak tambah sikit lagi, kita kata dia memang tak tepat. Kalau kita nak sebut senyum tu memang tak tepat lah, sebab tak ada dalam kitab kata suruh senyum. Okey, bila ra baris bawah, tarqiq ni kan. Jadi kita sebut tarqiq tu nipis.
Nak kata melirik tersengih ke, senyum simpul ke apa, mungkin boleh kata senyum tak ikhlas. Boleh tak kalau senyum tak ikhlas macam tapi rapat pula bibir kan. Senyum tak ikhlas boleh tak? Sengih tak? Sengih tak? Bibir jatuh ke bawah Kak Minah. Kak Ustaz tu Kak Minah ada tu. Bibir jatuhkan ke bawah, Ustaz Wan kata. Tak? Tu Ustaz Wan, insya-Allah lah kot. Bibir jatuhkan ke bawah. Bibir, bila kita sebut kasrah, kita bila mengajar kan, mengajar kelas kanak-kanak, kalau yang sebut kasrah, kita baca, okey kelas, baris atas, bawah, depan, fathah, buka. Kasrah, pecahkan bibir kan, maksudnya bibir, senyum. Kalau dengan kanak-kanak kan, lagi mudah faham. Kalau dhammah, muncung. Gitu. Sama juga untuk ra ni, kalau Ustaz Wan dia akan sebut bibir jatuh ke bawah. Okey. Jadi untuk yang kita, dia macam-macam sebenarnya. Ustaz-ustazah ni dia ada cara-cara dia. Dia ada sebut yang, mungkin ada sebut yang seringai kan. Rasanya hari tu Ustaz Was dia sebut seringai kot. Jadi ya Kak, dia tunjuk cara menyebut huruf nipis kan. Kak Minah kata tu. Jadi betul lah dia tunjuk muka kan. Jadi kalau dengan dia punya Ustaz Wan punya penerangan, bibir jatuh ke bawah. Tapi semua maklum lah, kalau Kak Ayah ni, Kak Ayah mengajar dengan cepat kan. Jadi Kak Ayah akan sebut senyum. Gitu. Tapi nak bagi tahunya kat sini, maksud senyum Kak Ayah tu bukan senyum yang melirik, yang tersengih tu. Kalau nak sebut ginilah senang, Kak Ayah tak payah sebut senyum lah, Kak Ayah sebut nipis sahaja. Harap semua faham nah. Musyrikun, ra baris ke bawah, nipis, tarqiq. Okey, tarqiq. Musyrikun, sebelum huruf akhir ada waw yang tak ada baris, ma'rif disukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Matikan dengan huruf nun, hujung lidah menyentuh langit keras di bahagian depan. Okey, boleh? Innama sampai habis 1, 2, 3. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu walladzina hum bihi musyrikun. Okey, seterusnya. Wa idza baddalna ayatan makana ayatin wallahu a'lamu bima yunazzil. Wa idza dzadhidu, hujung lidah keluar pada gigi depan za 2 harakat, ada alif mad asli. Baddalna, baddal, tekan ke dalam lam, lam ada tekan ke dalam dal, dal ada sabdu, dal masuk ke dalam lam, lam ada sukun. Baddalna, baris mad bertemu dengan hamzah yang berdekatan dengan alif mad jaiz 4 atau 5 harakat. Nak baca 2 pun boleh, yang masyhurnya 4 atau 5. Baddalna ayatam, hamzah baris atas bertemu dengan alif mad badal, baca 2 harakat. Tanwin tak sama, tengok selepasnya ada mim, di atasnya ada sabdu idgham ma'al gunnah masuk bersama dengung. Ayatam maka, 2 harakat, ada alif mad asli. Na'a, hamzah baris atas bertemu dengan alif mad badal, baca 2 harakat. Yatiu wallah, lam alif kecil dilarang berhenti. Tiu, tanwin tak sama, tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw. Ada, jadi idgham ma'al gunnah masuk bersama dengung. Ayatiu wallah, wallah sebelum lafzul jalalah ada baris atas, kena baca dengan tebal. Wallah, taghliz nama dia. Wallahu yang ni kan hamzah dulu baru ain, i u okey, baru masuk ain, tu slow motion dia nah.
Slow motion dia ni tak ada dalam kitab tajwid juga. Kalau nak bagi mudah faham, dia kena sebut A dulu baru masuk ain. Okey, boleh nampak masuk dulu ke dalam ain Wallahu a'lamu yang ni selalu Kak Ayah tekankan. Sebab apa? Yang ni surah-surah kecil ada kita guna kan. Ataupun inna dulu. Bukan inna a'tayna. Bukan ain. Lamu bima. Dua harakat ada alif mad asli. Yunazzil. Tekan ke dalam zai. Zai ada sabdu. Sifat huruf zai. Sofir kena bunyikan z. Macam bunyi lebah. Yunazzil. Matikan dengan lam. Hujung lidah menyentuh langit keras di bahagian depan. Kita pun baca balik yang warna hijau ni. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar bima yunazzilu qalu qaqiku tebal dua harakat ada alif mad asli lu baris mad bertemu dengan hamzah di bawah alif mad jaiz 4 atau 5 harakat. Nak baca 2 pun boleh, yang masyhurnya 4 atau 5. Innama nun ada sabdu tekan ke dalam nun dan dengung 2 harakat. Wajibul gunnah wajib dengung. Ma baris mad bertemu dengan hamzah di atas alif mad jaiz 4 atau 5 harakat. Nak baca 2 pun boleh, yang masyhurnya 4 atau 5. Anta nun tak ada sukun, tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw. Tak ada. Jadi ikhfa hakiki dengan 2 harakat bawa ke sisi huruf ta. Anta muf masuk ke fa ada sukun. Fa fi fu gigi atas menyentuh gigi bawah. Muftar. Sebelum huruf ra, bila berhenti, sebelum huruf ra ada baris atas kena baca tebal, tafkhim nama dia. Lidah naik ke atas. Lidah diangkat ke atas ataupun lidah kaut naik ke atas. Taur. Okey, ingat huruf ra ada takrir, sifat hurufnya ada getaran Jim jaiz harus berhenti. Anta muftar. Okey, jim jaiz harus berhenti. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Bal masuk ke dalam lam ada sukun. Kaf sifat hurufnya hamas kena ada sedikit sahaja angin, jangan banyak. Sikit sahaja. Kalau banyak dia jadi melantun. Bal aktsaruhum. Thalath hujung lidah keluar pada gigi depan. Ru baca dengan tebal, ra baris depan. Tafkhim. Hum mim ada sukun, jelaskan mim izhar syafawi. Hum ya bukan hum. La 2 harakat ada alif mad asli. Ya masuk ke dalam ain dan ada sukun. Lamun. Sebelum huruf akhir ada waw yang tak ada baris ma'arif di sukun. Boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Matikan dengan huruf nun. Hujung lidah menyentuh langit keras di bahagian depan. Okey kelas, kita baca wa idza sampai yunazzil. 1, 2, 3. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. Wallah, wa bukan wa. Wallah, okey, wa bukan wa. 1, 2, 3. Wallahu a'lamu bima yunazzilu qalu innama anta muftar. Okey, lagi sekali. Wallah, 1, 2, 3. Wallahu a'lamu bima
Bal, 1, 2, 3. Bal aktharuhum la ya'lamun. Seterusnya. Okey, dah nak habis dah. Alhamdulillah. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu. Qul Qaqiqu tebal. Qul lam ada sukun masuk ke dalam lam. Nazzalahu. Nazzalahu. Tekan ke dalam zai ada sabdu. Nazza kena bunyikan macam lebah. Bunyinya sifat hurufnya safir. Nazzalahu. Okey, bunyikan z. Nazzalahu. Dhamir bertemu dengan selain hamzah maksilah qasirah. Baca 2 harakat. Ra baca dengan tebal, ra baris depan tafkhim. Ru 2 harakat ada waw mad asli. Ruhul alif ha hi hu ha pedas alif lam qamar lam ada sukun masuk ke dalam lam. Hul qudu qaqiqu tebal. Qudusi mir qa 1 2 3 ni 1 harakat sahaja. Jaga-jaga nah. Takut terpanjang. Qudusi mir rabbika. Mirra nun tak ada sukun. Tengok selepasnya ada ra, di atasnya ada sabdu idgham bila gunnah. Masuk tanpa dengung. Masuk tak perlu dengung. Ada 2 sahaja idgham bila gunnah, lam dengan ra. Mir rabbik. Ra ada getaran takrir sifat hurufnya. Mir rabbika. Ra baca dengan tebal, ra baris atas tafkhim, tekan ke lam pada sabdu rabbika bil. Alif lam qamar lam sukun masuk ke dalam lam. Haqqili. Ha hi hu ha pedas, tekan ke lam qaf ada sabdu. Qaqiqu tebal. Liyuthabbital. Yuthabbi sasisu hujung lidah keluar pada gigi depan, tekan ke dalam baba ada sabdu. Liyuthabbital ladzi lam ada sabdu, tekan ke dalam lam. Ladzi hujung lidah keluar pada gigi depan, 2 harakat ada ya mad asli. La liyuthabbital ladzina hamzah pada atas bertemu dengan alif, mak badal baca 2 harakat. Manu nu 2 harakat ada waw mad asli. Okey, bila berhenti baca 2 harakat, waqaf mad, alif zaidah tak perlu baca. Lepas tu patah balik yang warna hijau ni. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudan wa bushra lil muslimin. Liyuthabbital ladzina amanu wa hudan tanwin tak sama, tengok selepasnya ada tak ya ataupun waw ada, jadi idgham ma'al gunnah masuk bersama dengung. Wa hudan wa bush. Okey, shin kena hambur, sifat hurufnya tafashi. Wa bushra, ra baca dengan tebal, ra baris atas, ra 2 harakat ada alif kecil mad asli. Wa bushra lil alif lam ada sukun masuk ke dalam lam. Lil musin kena baca dengan sifat hurufnya safir, kena bunyikan muslimin. Sebelum huruf akhir ada ya yang tak ada baris ma'aril sukun, boleh baca 2, 4 atau 6 harakat. Matikan dengan huruf nun. Okey, hujung lidah menyentuh langit keras di bahagian depan. Okey, kelas kita baca qul sampai amanu. 1 2 3. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu.
Liyuthabbita sampai lil muslimin. 1, 2, 3. ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Okey kelas, insya-Allah tak apa. Sebab gini, sebab apa yang Kak Ayah kan daripada zero juga baca Quran ni. Jadi untuk yang mana yang kita ajar, yang Kak Ayah ajar ni pun Kak Ayah pun daripada kata mengajar juga. Kita jumpa macam-macam cara bacaannya. Jadi kita cuba untuk buat formula yang bagi mudah faham. Tapi bila kita belajar, bila kita mengajar, mestilah ada kesilapan yang kita perlu baiki, ataupun kata orang yang lebih arif, orang yang lebih pandai daripada kita ajar, kita kena ambil lah sebagai pengajaran kan. Sebab kita ni pun tak sempurna. Jadi yang mana yang boleh Kak Ayah ubah cara Kak Ayah tu, insya-Allah Kak Ayah boleh ubah. Yang mana yang Kak Ayah rasa benda tu penting untuk bagi mudah faham, Kak Ayah tak akan ubah lah. Jadi nak suruh mudah semuanya, biar kata sekarang ni matlamatnya untuk ramai pandai baca Quran dan ramai rasa tak susah untuk baca Quran. Kak Ayah akan teruskanlah yang mana yang ada, yang mana yang boleh. Okey kelas, kita tutup kelas dulu. Sebab kita kalau nak dibandingkan dengan siapa-siapa pun Kak Ayah ni tak layak pun. Sebabnya Kak Ayah ni memang kata tak ada tak ada sertifikat dah orang panggil. Tak ada sertifikat. Orang kata cikgu kampung je lah. Cikgu kampung. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'mahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma inna taqabbal minna du'ana wa salatina wa jami'a ibadatina wa thabbatna 'ala al-islam wal iman warham walidayya wa amwat al-muslimin ajma'in. Allahumma ya mujib ad-du'a as-sa'ilin wa ya qabil at-tabi'in wa ya rahmat ad-du'afa wal yatama wal masakin. Allahumma inna نسألك سلامة في الدين وزيادة في العلم وعافية في الجسد وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم اهون علينا في سكرات الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من أن أرد إلى الأرذل الأمور. اللهم اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل الدعاء. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله وقنا عذاب النار يا رحمن وقنا عذاب النار يا رحيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran dan jadikanlah ia pimpinan cahaya petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkanlah kami apa yang terlupa, ajarkanlah kami apa yang kami tidak tahu tentangnya, rezekikan kami membacanya sepanjang hari dan sepanjang malam, dan jadikanlah ia hujah bagi kami, wahai Tuhan sekalian alam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Okey, terima kasih kepada semua. InsyaAllah Kak Ayah cuba yang terbaik. Okey, yang mana yang dia kata ni siapa yang nak undur diri boleh juga. Kak Ayah nak bagi tahu juga. Awak kata dia bila kita yang mengajar ni kan, tambah-tambah kita mengajar secara FB live macam ni,
dia jadi macam Kak Ayah ni jadi macam kalau Kak Ayah nak fikir banyak lah, dia jadi macam tak kuat sebenarnya. Dia jadi macam takut salah, takut banyak ada orang tak setuju, takut banyak yang takut sebenarnya. Tapi Kak Ayah fikir kalau Kak Ayah berhenti mengajar dah, dia jadi macam walaupun kita kata yang tak ada yang kita perlu baiki, kita baiki, insya-Allah tak ada masalah. Cuma kadang-kadang tu ada yang macam mungkin tak suka sebab mungkin cara Kak Ayah ajar ni terlalu simple, mungkin terlalu orang kata basic, ataupun terlalu mudah apa yang Kak Ayah ajar ni. Jadi kalau bahasa senangnya kata, alah, kalau mengajar macam tu aku pun boleh. Mungkin dia rasa macam tu. Jadi Kak Ayah pun kalau Kak Ayah fikir kalau Kak Ayah fikir apa orang nak kata, Kak Ayah rasa Kak Ayah dah tak mengajar aku. Macam tu dah. Sebab memang betul Kak Ayah pun tak pandai sebenarnya. Jadi tapi bila fikir, contohlah kalau dalam Kak Ayah tak ambil banyak lah. Kak Ayah kata yang mengaji ni mungkin dalam yang tengok ni, contohlah kalau dalam 4,000 ni, kalau 4,000 yang tengok yang nak mengaji, lepas tu ada 20 orang lah contoh yang tak suka, tak, mungkin tak tahulah berapa orang, tapi Kak Ayah rasa mungkin tak ramai sebab mungkin ada lah kan. Jadi Kak Ayah fikir kesian pula yang nak mengaji, gitu. Itulah Kak Ayah duk fikir, kesian pula sebab kalau Kak Ayah tak mengaji sehari pun ada yang WhatsApp. Bukan kata sehari tau, kalau Kak Ayah lewat macam 10 minit ke, yang ada dah yang WhatsApp Kak Ayah, tak ada kelas ke hari ni. Jadi Kak Ayah macam kesian lah kalau Kak Ayah nak berhenti mengajar kan. Kak Ayah tak ada masalah kalau Kak Ayah berhenti mengajar. Jadi pagi-pagi tu tak adalah Kak Ayah sibuk sangat kan. Jadi bolehlah kita buat kerja lain kan. Tak adalah kita nak siap apa-apa yang perlu untuk mengajar. Jadi tapi itulah, bila Kak Ayah fikir ramai, insya-Allah lah. Bukan Kak Ayah kata nak perasan ramai orang nak mengaji dengan Kak Ayah, tak. Tapi dengan yang ada yang WhatsApp Kak Ayah nak mengaji apa semua, ramai insya-Allah. Jadi Kak Ayah teruskan juga mengajar. Tapi yang mana yang ada kesilapan pada Kak Ayah yang WhatsApp tu, insya-Allah Kak Ayah akan cuba baiki selagi mana Kak Ayah rasa perlu diperbaiki lah. Kak Ayah pun ada rujuk pada ustaz-ustazah juga. Kak Ayah pun boleh rujuk pada Ustaz Burhan juga tak. Jadi setakat itulah. Untuk yang mana yang setakat boleh ubah, Kak Ayah ubah, Kak Ayah cuba nah. Yang mana yang Kak Ayah rasa benda tu memang perlu Kak Ayah cakap begitu, Kak Ayah ajar begitu, Kak Ayah tak akan ubah lah. Gitu nah. Selagi memudahkan untuk baca Quran. Okey, untuk itu. Okey, kepada yang hari ni hari last untuk post percuma untuk barangan DAG. Sebelum terlupa. Okey, untuk yang Kak Ayah tak reply lagi WhatsApp anda daripada hari Khamis ke hari Khamis ke Rabu hari tu. Berapa minggu dah? Seminggu dah tak? Seminggu. Kalau seminggu dah. Sebab seingat Kak Ayah hari Khamis hari tu lah Kak Ayah tak sempat start hari Khamis lepas. Yang Kak Ayah tak reply WhatsApp dan urgent, minta tolong WhatsApp lagi sekali biar dia naik ke atas nah. Sebab Kak Ayah tak sempat nak scroll down sebab dia jadi 300 lebih. Hari-hari 300 lebih tu tak kurang. Jadi minta tolong yang mana yang WhatsApp, yang urgent, yang dah buat bayaran apa semua, minta tolong WhatsApp lagi sekali. Nanti Kak Ayah akan reply nah. Sebab ada banyak reply yang Kak Ayah tak sempat nak reply. Sebab Kak Ayah berada di kampung. Jadi
untuk yang mana yang nak grab pos percuma barangan DAG macam bantal apa semualah, comforter, bolster apa. Okey, macam ni. Kalau yang tak faham lagi, untuk pos percuma ni, kalau beli yang produk DAG yang selain promosi, iaitu bantal king, towel yang promosi ataupun bolster tak ada banyak dah, rasa tak sampai 10 kot yang tinggal bolster pun. Yang tu tak dapat pos percuma, tapi kalau beli yang promosi campur yang harga biasa, yang bantal H Classic ke H Class Pro ke apa-apa yang selain yang promosi, dapat pos percuma. Jangan risau nah. Sebab apa Kak Yah tak nak bagi ralat sangat lah bagi yang dah beli yang promosi sebelum ni, kata tak dapat percuma pun, pos percuma apa semua. Jadi Kak Yah buat macam tu lah nah. Harap semua faham lah. Kita tu Kak Yah ni cuba untuk orang kata biar nak kata sama rata adil tu tak ada lah sama, tapi sebaik mungkin untuk jaga hati masing-masing lah. Nah, boleh faham jadi yang mana promosi tu, kalau beli promosi sahaja memang tak dapatlah pos percuma, tapi kalau beli yang lain campur boleh nah. Okey, terima kasih banyak. Tak apa, dia apa yang berlaku ni bukan kata saja-saja, ada hikmah. Semuanya daripada Allah. Dia cara Allah nak tegur kita tu, dia datang daripada yang menyampaikan lah. Gitu. Ada kesilapan kita tu bukan kata kita, kadang kita terlepas pandang ataupun tak sedar kesilapan kita. Jadi Allah hantar wakil pada kita untuk tegur yang mana yang silap, ataupun dengan teguran tu kita boleh lagi tambah nilai lagi ilmu kita boleh lagi belajar kan. Gitu. Tak apa, Kak Yah ambil positif. Tapi memanglah kita siapa-siapa pun kalau kita ada yang tegur tu, mestilah Kak Yah ni bila ada yang tegur, Kak Yah akan tanya. Kalau siapa yang ada sekeliling Kak Yah tu, dia tahulah. Kalau Kak Yah akan pastikan benda tu betul. Jadi kita akan ubahlah yang mana yang perlu diubah, sebab kita ni bukan sempurna gitu tak. InsyaAllah nah, betul nah. InsyaAllah akan teruskan walaupun tahun ni hari last dah tahun ni. Tahun depan Kak Yah teruskan juga mengajar. Esok dah Kak, tahun depan dah. Tahun depan Kak Yah mengajar juga. Kita jumpa tahun depan ya, pukul 7 pagi nah. Tahun depan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.